Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Beberapa jam selepas Daim Zainuddin dilaporkan telah keluar daripada hospital dan beberapa jam selepas beliau dikatakan bersedia untuk didakwa di mahkamah, akhirnya ini keputusan Daim Zainuddin dan isteri beliau bagi menghadapi pertuduhan melibatkan rasuah dan melibatkan pengistiharan harta terhadap mereka. Hari ini kita digemparkan apabila Daim Zainuddin dan istri menurut sumber telah memecat sebahagian pasukan peguam. Ada netizen kata, macam manapun kamu buat, apapun yang Anda lakukan, pecat orang sini sana, tukar orang sini sana pun, kalau memang terbukti, ada bukti bahawa berlaku salah laku, maka itu semua tidak akan dapat membantu. Tapi mungkin juga pemecatan itu mungkin disebabkan oleh mungkin gerak kerja yang lambat atau tidak dapat membantu atau kurang diyakini. Tapi kadang-kadang kata netizen, apabila sudah mulai menjadi gapra, sudah mula menggelupur, sudah mula takut, sudah mula risau, maka banyaklah perkara pelik-pelik yang dibuat, termasuklah memecat orang-orang tertentu. Kalau dulu dipercayai orang itu, tapi kerana terlalu dah terdesak, mencari jalan untuk dapat pertahankan diri, maka pecatlah orang-orang tertentu, kata mereka lagi. Bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid telah menamatkan khidmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan melisyakini bahawa dua orang peguam tersebut adalah Muhammad Yusuf Zainal Abidin yang merupakan bekas peguam cara negara dan Alex Tan. Dia berkata penempatan khidmat itu dibuat 2 hari lalu atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik Firma Guaman, Wong Kian Kiong selaku peguam cara dan peguam M. Puravelan dan Yunus Sarif. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam dengan Daim memiliki sijil guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM. Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga Rm 100 juta jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan ada berkata bahawa Daim telah juga dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama istrinya. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini. Antaranya daripada E1976 di Malaysia kini mengatakan semoga mendapat karma. Armir Hamzah Hamma kata diharap supaya perbuatan menggugurkan peguam ini bukanlah teknik untuk mahu melambat-lambatkan kes, tetapi untuk mempertahankan diri, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada netizen kata, adakah dengan pendedahan laporan ini maka Hamzah Zainuddin akan tukarkan atau merampas jawatan Presiden Parti Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin? Adakah Muhyiddin akan dipecat melalui mesyuarat agung luar biasa Parti Bersatu? Ada yang kata Muhyiddin boleh dipecat kalau ada mesyuarat agung bersatu luar biasa yang mungkin boleh menuntut supaya Muhyiddin Yassin letak jawatan. Ini apabila laporan ini kata ahli parlimen bersatu sokong Hamzah Zainuddin sebagai presiden baharu. Nampaknya
kepimpinan Muhyiddin Yassin semakin menjadi lebih kritikal. Kepimpinan Muhyiddin Yassin semakin menjadi haru biru apabila semakin ramai ahli parlimen daripada Bersatu mula berani untuk menyatakan pendirian bahawa mereka menyokong Hamzah Zainuddin sebagai presiden baru. Jadi, adakah dengan ini Muhyiddin akan terpaksa letak jawatan atau dituntut letak jawatan atau dipecat melalui mesyuarat luar biasa Parti Bersatu? Saudara-saudara sekalian, pada pendapat anda, saya ingin tanya kepada anda semua, patutkah Hamzah Zainuddin menggantikan Muhyiddin Yassin? Kerana kalau kita ingat dahulu pada waktu Perhimpunan Agung Bersatu pada beberapa bulan yang lepas, Muhyiddin sebenarnya telah pun mengatakan niat untuk tidak mempertahankan jawatan presiden pada pemilihan akan datang. Tetapi apa yang Muhyiddin buat mengejutkan seluruh Malaysia apabila Muhyiddin membuat pusingan U atau U-turn dengan mengatakan bahawa beliau mahu mempertahankan jawatan presiden untuk satu penggal lagi. Itu telah sebenarnya menimbulkan kekecewaan kepada ramai ahli parlimen daripada Parti Bersatu. Ramai ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mahukan Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai presiden baru parti itu. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal berkata, ahli Parlimen Larut itu mempunyai potensi besar bagi memimpin parti berkenan. Kalau ada orang yang kata Muhyiddin masih mendapat sokongan sepenuhnya daripada Parti Bersatu, ahli-ahli Parlimen Parti Bersatu untuk menjadi presiden, mungkin itu adalah sebahagian daripada cara kipas Muhyiddin. Ataukah memang betul bukan semua menyokong Muhyiddin atau sebahagian besar dah tak sokong Muhyiddin lagi? Kadang-kadang ada orang ini suka kipas sehingga ada pemimpin yang tak sedar pun bahawa beliau sudah tidak ada sokongan lagi. Tapi gara-gara satu dua orang yang kipas demi kipas dan kipas, akhirnya terperangkaplah pemimpin tersebut. Hamzah Zainuddin juga bersedia, berkemampuan dan berkebolehan untuk memimpin Bersatu, katanya dalam sidang akbar di Baitul Husna dekat sini pada Jumaat. Syed Abu Hussein Hafiz turut meminta barisan kepimpinan Bersatu untuk tampil berani menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membantu pentadbiran Perdana Menteri itu. Beliau menamakan Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Nurnal Kiandi, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Datuk Mas Emeriati Samsudin dan ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid. Saya hanya katakan apa yang perlu dan saya kongsikan supaya rakyat tahu, ujarnya. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan desas-desus muncul langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh pemimpin parti pembangkang, termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Dakwaan itu didedahkan Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi JKOM, Datuk Ismail Yusuf. Selain pemimpin pembangkang, langkah Dubai didakwa turut disertai tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun yang bersokongkol dengan pembangkang, termasuk dituduh menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran diterajui Anwar. Bagaimanapun, beberapa pemimpin PN telah pun menafikan bahawa wujudnya rancangan seumpama itu. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah untuk kali ini, apakah pula pendapat anda? Adakah benar Muhyiddin akan dipecat? Muhyiddin akan letak jawatan ataupun akan ada dibuat sidang mesyuarat agung luar biasa untuk Parti Bersatu untuk menangani masalah makin hari makin ramai pemimpin ataupun ahli parlimen PN menyokong Anwar Ibrahim. Jangan-jangan ahli parlimen PN tinggal 5 sahaja yang tidak menyokong Anwar Ibrahim dan selebihnya semuanya akan menyokong Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul tiba, yaitu Sanusi Maknor. Biasalah kan, Sanusi ini memang suka memberikan kenyataan yang kontroversi, juga suka menyatakan pendapat dan pendirian beliau. Dan ada orang kata, Sanusi ini banyak kali akan cakap dulu baru fikir. Lebih daripada fikir, cakapnya dulu. Ada sampai beliau didakwa di mahkamah. 2 dakwaan berkaitan akta hasutan terhadap Sanusi gara-gara kelantangan dan keceluparan beliau berkata-kata. Namun demikian, Sanusi tanpa banyak songeh atau Sanusi tanpa rasa serik meneruskan juga yang biasa beliau lakukan. Kali ini, Sanusi pula tampil menyatakan selepas beberapa jam ahli parlimen yang terbaru menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ini komen Sanusi. Komennya ini nadanya seperti amaran. Ada juga yang menyatakan komennya ini nadanya seperti ketakutan. Ada juga yang mengatakan nada Sanusi kali ini seperti kecewa. Terpulang pada Anda, mana satu nada yang Anda pilih. Namun, ini komen Sanusi. Sanusi kata, harap tiada lagi ahli parlimen Perikatan Nasional sokong Anwar. Ada kata itu adalah nadanya nada yang kecewa. Dia kecewa kerana ada ahli parlimen telah menyokong Anwar. Tapi ada pula yang menyatakan mungkinkah itu adalah nada amaran. Amaran Sanusi kepada parti yang telah meninggalkan ahli parlimen yang telah meninggalkan Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu. Adakah kalau itu amaran, maka akan ada tindakan yang keras, ngeri atau malang sekali untuk Parti Bersatu. Mungkinkah PAS akan membuang Parti Bersatu kalau terus menyokong Anwar Ibrahim? Ada juga yang kata mungkinkah itu adalah nada Sanusi berasa lebih takut kerana apabila lebih banyak menyokong Anwar Ibrahim, maka tiada sudah naratif mereka boleh jajah, jual untuk kononnya mau tumbangkan Anwar yang masih tak tumbang-tumbang. Bahkan hampir mustahil ditumbangkan sudah saat ini kerana mempunyai bukan saja 2/3 tapi lebih 2/3 sokongan di parlimen. Sokongan ahli parlimen Perikatan Nasional PN kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diharap tidak berlaku lagi. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berkata, beliau berharap ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkapri Hanapi adalah pemimpin terakhir yang membuat sokongan terbabit selepas beberapa siri perubahan sokongan sebelum ini. Perkara sebegini berlaku sebab dia dibiar kelaparan sehingga berlaku tekanan di kawasan. Orang tuntut macam-macam tapi dia tak ada kemampuan. Jadi bila dia letih, terpaksalah bertukar sokongan, kata Sanusi. Tapi yang membuatkan kita terbuka minda ialah apabila salah seorang ahli parlimen yang telah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim mengatakan mereka ataupun pembangkang telah diberikan peluang untuk berunding tanpa menyatakan sokongan. Hanya perlu berunding untuk mendapatkan peruntukan. Tapi dia kata apa yang pemimpin PN buat, sokongan pun tidak dibuat. Bahkan rundingan pun sampai bila-bila tidak dibuat. Jadi dia kata dah letih dah. Tak boleh bantu rakyat, kata beliau lagi. Saya harap, kata Sanusi, itu yang terakhirlah. Orang pun taklah gila, semua atas dunia ini dah jadi wakil rakyat, tak ada bajet, jadi tekanan kat dia. Katanya ketika ditemui selepas merasmikan pesta buku Pekesena di sini. Menurutnya secara pribadi dia sendiri sudah terbiasa menjadi wakil rakyat yang susah. Jadi wakil rakyat ini kena bersedia untuk susah. Bersedia untuk derita, kalau bahagia Alhamdulillah, kalau derita sudah disiapi, kata Sanusi. Pada Rabu, Dr. Zulkifli membuat kenyataan menyokong Anwar Ibrahim tanpa melibatkan paksaan daripada mana-mana pihak. Sebelum ini, ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menjadi wakil rakyat PN kelima daripada Parti Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahari Kecik dari Jeli
Muhammad Aziz Abu Naim, Gua Musang, Datu Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalid, Kuala Kangsar, dan Datu Sri Suhaili Abdurrahman Labuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.